kursus asas haji kita ni akan ada 5 tajuk yang ada kali ini. Sejarah Tanah Suci Mekah, dan adab kelebihan Tanah Haram, sejarah Kaabah dan Masjidil Haram, kawasan masyair haji, dan yang terakhir sejarah Madinah. Sebelum kita akan jawab soalan-soalan daripada tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta sekalian. Untuk yang pertama ni, daripada ayat yang saya bacakan pertama tadi sebagai muqaddimah kita, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu. Yang saya nak kaitkan di sini sebagai muqaddimah kita, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, peserta kursus yang kita dah kursus mungkin ni kali ke-6 dah kita kursus, dan ini kali pertama kita kursus secara online kan. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, apa maksud wa tazawwadu? Bersedialah, persediaan yang paling baik azad at-taqwa, dan berbekallah dengan apa yang paling baik ialah takwa. Jadi kita nak pergi Mekah ni, kita nak pergi Tanah Suci, kita nak kerjakan rukun Islam kita yang kelima ni, insya-Allah kita perlu ada bekal. Duit kita insya-Allah ada, badan sihat kita dah senaman, kita dah makan supplement food. Yang takwa adalah bekal yang paling utama, yang paling penting. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh kursus asas haji yang seterusnya, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, peserta sekalian, kita kena tahu cerita sejarah Mekah dulu dan sejarah Madinah sebelum kita pergi lebih jauh. Okey, untuk yang pertama, cerita yang menarik yang suka untuk kita kongsi, yang mungkin tuan-tuan peserta sekalian kita dah kursus banyak kali, dah hafal lah cerita Nabi Adam. Yang saya nak kaitkan di sini yang paling menarik sebelum kita pergi ke Mekah ni, cerita Adam, cerita Hawa ialah berkait dengan, ingat yang pertama, taubat. Istilah pertama, poin pertama kita pada pagi ni yang perlu kita ingat, taubat. Adam, Hawa, taubat. Jadi, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Semua kita dah tahu cerita Nabi Adam dan Hawa. Kita ni manusia sebenarnya adalah penghuni syurga. Alhamdulillah. Cuma disebabkan syaitan laknatullahi alaih, kita dikeluarkan daripada syurga dan kita berada di sini. Jadi antara doa yang Nabi Adam dan Hawa baca semasa mereka berada di planet bumi ni, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita sebagai peserta-peserta kursus semua, untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, angkatkan diri kita terbang lebih kurang 7,000 kilometer ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kita perlu bertaubat. Kita perlu mengaku segala kesalahan kita. Seperti mana Adam dan Hawa mengaku kesalahan. Jadi antara doa yang boleh kita hafal, antara doa yang perlu kita ingat, antara doa yang perlu kita selalu sebut dalam sujud kita, dalam solat tahajud kita, dalam solat witir kita. Apa dia? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, kami mengaku kami menzalimi diri kami sendiri, buat dosa. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalaulah engkau tidak ampunkan segala dosa kami, tidak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, semoga kita tidak digolongkan di kalangan mereka-mereka yang rugi dan tidak masuk syurga nanti. Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, taubat yang pertama. Jadi dalam masa lebih kurang sesi pertama 1 jam ini, sebelum kita buka soal jawab di sesi kedua nanti, mungkin kalau tuan-tuan puan-puan yang ada nak tanya soalan dan sebagainya, boleh tulis nota dulu, dan nanti bila sesi soal jawab boleh tulis dan akan kita show soalan dan kita sama-sama boleh jawab nanti apa yang boleh saya jawab, insya-Allah. Dan yang seterusnya, bila kita bersedia untuk pergi ke Mekah ini, cerita yang perlu kita sama-sama tengok, satu, taubat tadi. Yang keduanya, dalam proses kita nak bertaubat, dalam proses kita nak mengaku segala kesalahan kita ni, akan ada syaitan, akan ada bisikan datang ke telinga kita ni. Ada je. Yalah, contoh lah kan, kita suami isteri pun duduk satu rumah musim PKP, musim MCO ni kan. Suami nak makan tom yum, kita pula isteri nak makan pizza. Yalah, lama dah duduk rumah, penat kan. Itu pun kita boleh bertengkarkan, pizza tom yum, pizza tom yum.
bisikan di telinga. Jadi bila kita nak bertaubat ini, syaitan akan datang ke telinga kita, dia akan ajar kita supaya kita tak bertaubat. Itu satu isu. Kalau dalam kitab Talbis Iblis Ibn Qayyim, syaitan ni dia bukan serang orang yang nak bertaubat saja. Orang yang dah buat baik ni pun dia akan serang juga supaya kita yang selalu solat tahajud, kita yang selalu solat witir, kita yang selalu solat sunat dan sebagainya, syaitan datang kacau, bagi was-was kepada kita dan akhir sekali kita kata kita dah bagus. Aku ni haji ke masjid, orang lain tak boleh pergi masjid musim PKP. Aku je boleh pergi masjid 5 orang je. Lah sekali kita ditipu oleh syaitan, kita diwaswaskan oleh syaitan, kita KO. Minta selamatlah daripada sedemikian. Dan yang seterusnya yang perlu kita sama-sama tengok dalam bab ikhlas sebelum kita pergi ke tanah suci Mekah ni, watlu alaihim naba'a bani Adam. Ini cerita tadi Adam dan Hawa. Ini cerita anak mereka nama Qabil dan Habil. Ini pun selalu kita dah dengar cerita. Kalau saya nak ulang cerita ni, rasanya kita yang di peserta-peserta khusus yang ada di Selangor, yang ada di wilayah ni, kita yang ahli masjid ni, insyaAllah kita dah ingat cerita dah. Yang poin yang sayanya dalam masa yang terhad ini, ikhlas. Dalam bab ikhlas ini, kita musim PKP ini banyaklah perlu kita ambil pengajaran. Jadi cerita fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil dan Habil, semua kita dah tahu cerita, seorang bagi kambing, seorang bagi gandum, seorang ahli pertanian, seorang yang jaga bela binatang peternakan. Akhir sekali Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Akhir sekali Qabil, cara ingatnya Qabil tu huruf qaf, qatil, dia bunuh Habil dan berlakulah seterusnya cerita. Jadi yang saya nak kaitkan di sini, perlu kita sama-sama buat amal ini ikhlas pada Allah. Jadi kadang-kadang kita dah datang kursus haji 6 kali, campur yang online hari ni kali ke-7 dah. Tiba-tiba tak boleh pergi haji. Marah, saya dah kursus 6 kali dah Ustaz. Tak boleh pergi haji lagi. Mungkin sedikit keikhlasan perlu kita tanamkan dalam diri kita. Semoga tahun ini Allah angkat bala COVID-19 ini. Semoga imunisasi, kita punya ubat, vaksin nanti akan boleh hilangkan segala penyakit ini dan insya-Allah bala yang Allah turunkan kepada kita ni akan hilang. Jadi dalam bab ini perlu kita sama-sama kita ikhlas dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya cerita sejarah tanah haram Mekah ni yang perlu kita sama-sama tengok lagi. Tadi Adam dan Hawa. Yang kedua ni perlu kita sama-sama tengok cerita Ibrahim, Hajar dan Ismail. Seterusnya cerita Siti Sarah yang perlu kita sama-sama tengok. Yang seterusnya yang Nabi Ibrahim ini antara yang boleh kita sama-sama tengoknya cerita Nabi Ibrahim. Yang boleh kita sama-sama tengok, qala Allah Ta'ala Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim semua kita tahu tak, kita dah selalu baca selawat selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir kita tak. Kalau kita baca, kita dapat pahala banyak. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Jadi alhamdulillah kita dah baca dah. Kenapa kita baca? Kerana Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa kepada semua Nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa cerita Rajab, Isra Mi'raj tu Nabi jadi astronaut naik ke planet, ke angkasa lepas atas pada planet bumi, lagi naik ke atas lagi. Di langit ke berapa? Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cerita tu, yang itu cerita Rajab lah, cerita Isra Mi'raj. Yang saya nak cerita ni cerita di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam selepas baginda yang dalam Qurannya cerita detail. Mungkin tuan-tuan musim PKP ni kita dah khatam Quran dengan pasangan kita, dah khatam Quran dengan suami kita, dengan isteri kita, baca makna, dah jumpa cerita Nabi Ibrahim tak. Jadi yang cerita yang menarik di Mekah ni yang berlakunya bila Nabi Ibrahim berpindah daripada Iraq, Baghdad, pergi ke Palestin, akhir sekali daripada Palestin datang ke Mekah. Cerita di Mekah ini yang perlu kita sama-sama tengok macam mana Ibrahim alaihissalam diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa isteri dia, bawa anak kecil dia, baby dia Nabi Ismail, perlu dihantar ke Mekah. Akhir sekali Nabi Ibrahim ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku ni datang hantar isteri aku Hajar, datang hantar anak aku Ismail, ghairi biwadin, di satu lembah. Di Mekah ni asalnya lembah, ghairi zi zar', tidak ada satu pokok tumbuhan pun. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di sebelah berdekatan dengan rumahmu, di sebelah Kaabah. Masa tu Kaabah yang kali ikut ceritanya dah runtuh dan sebagainya, tinggal tapak dan sebagainya. Jadi akhir sekali Nabi Ibrahim tinggalkan
isteri dia tinggalkan Ismail di situ dan semua kita tahu dah cerita, semua kita dah tahu dah akhir sekali Nabi Ibrahim balik, Siti Hajar dengan Ismail tiba-tiba air yang ada dalam kerbah dalam bekah tu, kalau kita sekarang ada air kowir tak. Sambil-sambil kerusuh ni mungkin tuan-tuan puan-puan yang dah air boleh pergi ambil air ke dapur kejap. Boleh minum air sambil makan kopuk ke, sambil makan biskut ke, boleh dengar. Hari ni santai saja insya-Allah. Jadi Siti Hajar ni bila dah air habis, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Akhir sekali berlakulah peristiwa yang semua kita dah tahu. Siti Hajar nampak Fata Morgana, nampak seperti air ada di atas Bukit Safa. Dia pun lari naik Bukit Safa. Daripada Bukit Safa dia tengok pula ada di Bukit Marwah airnya. Dia pun lari pergi ke Bukit Marwah. Akhir sekali daripada Bukit Marwah nampak pula air ada di Bukit Safa. Dia pun lari lah jogging dan sebagainya. Seterusnya 7 pusingan yang dia lari dapat air. Jadi ini yang mungkin sebagai mukaddimah kepada kita, ada hukum perempuan boleh sa'i di tempat sa'i tu, katalah tak tutup aurat. Sah ataupun tidak sa'i perempuan tanpa tutup aurat. Ini mungkin tuan-tuan kena ikuti kursus bersiri, kursus asas haji secara online ni, insya-Allah akan ada jawapan nanti di siri-siri seterusnya. Cuba tanda apakah hukum, adakah boleh muslimah sa'i sambil terbuka aurat ataupun nampak rambut ataupun dan terbuka aurat lah. Seperti mana Siti Hajar lari tadi tu, terbuka betis dia ke, terbuka tersingkap kain di betis ke dan sebagainya. Jadi boleh dengar kita punya siri seterusnya insya-Allah. Okey, tu cerita Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ismail dapatnya air Zam-Zam dan sebagainya. Seterusnya burung-burung datang ke Mekah. Akhir sekali pedagang-pedagang, traveller yang daripada Syam, daripada Syria, lalu Mekah nak pergi ke Yaman. Akhir sekali tengok ada burung-burung terbang sebab ada telaga Zam-Zam tadi. Akhir sekali alhamdulillah jadilah satu kampung. Bani Jurhum datang minta dengan Siti Hajar, saya ni nak singgah minum air, dan akhir sekali mula-mula singgah. Akhir sekali mereka pun buat bangsal, buat rumah, transit dan buat hotel, terus duduk, dan akhir sekali terjalinlah satu penempatan orang di Mekah. Itu asal cerita Mekah. Akhir sekali Nabi Ibrahim datang daripada Palestin ke Mekah. Nabi Ismail dah besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Maksud ayat ni cerita surah As-Saffat ayat 102. Bila Nabi Ismail dah besar, Nabi Ibrahim datang ke Mekah, datang arahan yang lebih berat. Mula-mula suruh tinggal anak di Mekah tak? Ghairi zi zar'in, di satu tempat yang tidak ada hantar ke rauk contohnya. Zaman-zaman dulu, Mustangking pun tak ada lagi tak? Ni tiba-tiba datang hantar ke Mekah, tak ada. Tiba-tiba bila dah besar Ismail, datang arahan Allah, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi. Tadi Nabi Ibrahim kata beritahu anak dia, inni azbahuk, aku ni sembelih kamu. Fanzur madza tara, wahai Ismail, bagilah pendapat pada ayah ni. Ayah ni tiba-tiba dapat mimpi ni, bukan satu malam, banyak malam lah pula dan sebagainya. Dan mimpi seorang Nabi ni wahyu kan. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Akhir sekali Nabi Ismail kata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diarahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan Nabi Ismail kata, dia kecil lagi masa ni, satajiduni ya Allah, wahai ayahku, kamu akan dapat tengok aku ni tergolong orang-orang yang sabar insya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim bagus ikut arahan Allah, walaupun arahan tersebut sangat berat. Ismail pun walaupun berat, terimalah arahan Allah itu. Jadi kita sebagai peserta-peserta kursus sekalian, kita nak pergi ke Mekah ni, kita tahu dah musim Covid ni payah nak pergi haji. Umrah pun tak tahu bila dibuka kan. Jadi kita katalah selepas ni kita susah dan sebagainya, terimalah, semoga Allah berikan keberkatan, semoga Allah berikan pahala dengan pengorbanan kita yang banyak ini tak. Dan seterusnya, apa yang saya nak kait di sini tadi, taubat, ada gangguan iblis. Di sini masa Nabi Ibrahim dengan Ismail nak tunaikan apa yang diarahkan oleh Allah, akan ada iblis. Samalah juga kita tuan-tuan. Kita nak pergi haji nanti, kita nak pergi umrah ini, bila kita nak selesaikan rukun Islam kita yang kelima ni kan, kita nak buat haji ni, rukun Islam kita yang kelima kan. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, tunai haji.
Tunai haji ni payah tuan-tuan. Kita kena keluarkan semua harta kita yang kita ada, pergi ke Mekah. Sekali seumur hidup. Selagi kita tak pergi, kita tidak menjadi seorang Islam yang sempurna. Jadi, bila kita nak tunaikan rukun Islam kita yang kelima ni, akan ada gangguan iblis. Akan ada bisikan-bisikan syaitan. Akan ada kawan-kawan, oh, kita ni tua dah, tak wajib dah pergi haji, tak apa. Biar kau orang lain hajinya. Mari dah tu bisikan syaitan. Sama juga masa Nabi Ibrahim dan Ismail nak sembelih. Ikut arahan Allah tadi, datangnya gangguan iblis. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Jadi itu selesai cerita sembelih akhir sekali yang semua kita tahu. Masa Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah ganti dengan kibas. Kalau ikut ceritanya semua kita tahu tak? Kibas kambing yang dihantar untuk gantikan Nabi Ismail itu adalah kibas kambing yang Habil korbankan masa anak Nabi Adam dulu tak? Itu ceritalah. Okey, yang di sini cerita seterusnya, Allah selepas selesai ujian sembelih anak tadi, barulah Allah bagi arahan supaya bina balik Kaabah yang runtuh. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Jadi bila dah selesai Nabi Ibrahim angkat batu, Nabi Ismail tolong ulurkan batu, naik batu forklift ataupun yang kita tengok makam Ibrahim di, mungkin tuan-tuan puan-puan kata khusus yang telah pergi ke Mekah kan ada makam Ibrahim. Sebenarnya itu bukan kubur Nabi Ibrahim, itu batu tempat Nabi Ibrahim berdiri dan batu tu jadi forklift naik untuk Nabi Ibrahim susun batu atas Kaabah tu kan. Jadi Rabbana taqabbal minna, bila dah selesai tu, ya Allah terimalah daripada kami ni, ya Allah terimalah daripada aku ni amalan baik kita. Jadi itu antara doa yang kita perlu itulah. Okey, sejarah Tanah Haram sedikit. Yang ini pun mungkin kita boleh sama-sama boleh baca selepas ni, dan kita ada masa 1 jam. Saya mungkin tak nak cerita sangat yang secara detailnya cerita-cerita sejarah Tanah Haram ni, kita ada sedikit tajuk lagi. Dan seterusnya berkait dengan adab di Tanah Haram. Adab di Tanah Haram ni pun antara benda yang tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian perlu sama-sama berlatih. Ini adab Tanah Haram ni yang kedua ni. Tajuk kita pada hari ni, apa yang penting saya nak kait di sini, satu ayat Quran yang dalam surah Al-Hajj. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Sesiapa yang nak buat ilhad, nak buat jahat di dalam Tanah Haram, bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Allah akan bagi dah dosa kalau kita niat nak buat dosa. Jadi itu sejarah Tanah Haram. Jadi adab kita sebelum kita pergi Tanah Haram ini, kita perlu sedar ini perjalanan haji, perjalanan ibadat. Dan keduanya belah kanan slide kita, mungkin tuan-tuan boleh tengok slide kita belah kanan ni yang ada ni, kebergantungan sepenuhnya dengan Allah. Kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musim Covid ni lagi susah kita tak? Dan yang bawah tu warna kuning tu mungkin tuan-tuan boleh tengok, bersyukur, redha dalam sebarang keadaan. Yang ketiganya, keempatnya menyedari kita ni sebagai tetamu Allah. Kemudian menjauhi percakapan perbuatan keji. Ini pun sama semasa kita berada di sana nanti. Dan menunjukkan akhlak yang mulia. Ini pun sama. Kita di Mekah ni, nama Malaysia kita ni, nama semua jemaah haji kita, alhamdulillah orang yang bagus. Dan kekalkanlah benda yang bagus ini. Dan antara adab yang perlu kita sama-sama tengok lagi sebelum kita pergi ke sana, yang paling penting, elakkan sifat sombong dan takabur. Ini pun benda yang penting lah. Kita kena berlatih semasa kita berada di tanah air kita ni. Sebelum kita sampai sana, elakkan sikap sombong. Tak kata kau orang tuan-tuan. Saya sendiri pun, kita bawa kereta kita, alhamdulillah, tiba-tiba sampai di traffic light, tengok sebelah, naik motor je dia hujan. Kita rasa datang sifat, oh aku bangga. Orang lain kena buang kerja musim PKP, aku ada lagi kerja. Aku alhamdulillah bisnes aku musim PKP lagi naik. Orang bisnes musim PKP ni semua down. Kita alhamdulillah hidup lagi. Jadi kita ada sifat sombong dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita hindari sifat buruk ni sebelum kita sampai ke tanah suci. Dan antara benda penting satu lagi, adab di Tanah Haram nanti, dan perlu kita amalkan di sininya, perbanyakkan ibadat. Semasa kita di sana nanti tawaf, baca Quran, iktikaf. Tapi sebelum kita sampai, jangan kata sampai sana baru nak buat. Sini kita kena berlatih dah tuan-tuan. Sini kita kena solat dah awal waktu. Azan je, nak pergi masjid tak boleh tak? Sebab kita bukan AJK masjid kan. Solat terus di rumah. As-salatu fi awwali waqtiha. Nabi SAW pesan, ayyul amal afdal. Apakah amalan, apakah ibadat yang paling bagus? Nabi ditanya oleh sahabat. Rasulullah SAW berkata, as-salatu fi awwali waqtiha. Solat di awal waktu. Jadi sama-samalah kita jaga selama kita di tanah air ini. Semoga Allah pilih kita tahun ni. Semoga Allah anugerahkan kita boleh terbang
pergi ke tanah suci untuk kita mengerjakan haji. Dan yang selain itu mungkin tuan-tuan boleh sama-sama tengok insya-Allah. Okey, yang seterusnya kelebihan tanah haram yang boleh kita sama-sama tengok. Saya tak nak panjang tajuk ini, kita ada tajuk Madinah lagi sekejap lagi. Kalau ada soalan mungkin tuan-tuan boleh simpan nanti, kita dalam sesi soal jawab boleh tulis nanti. Kelebihan tanah haram apa yang paling kita sama-sama boleh jaga, sama-sama boleh amalkan, sama-sama boleh ambil selama kita berada di Mekah nanti, selama kita berada di tanah suci nanti insya-Allah. Semua benda yang ada di sana digandakan 100,000 kali. Jadi dalam bab ini, kalau bolehlah, selama kita berada di sana, berazamlah daripada sekarang. Bila kita berada di tanah suci Mekah nanti, berada di tanah suci Madinah nanti, biarlah kita ada azam untuk pergi solat di Masjid Mekah, di Masjidil Haram. Jangan ada seperti yang sebelum ini. Setakat yang saya bertugas, alhamdulillah diberikan kesempatan, ada jemaah haji kita sakit. Bukan sakit banyak pun, sikit je kaki. Tiba-tiba nak pergi Masjidil Haram, tak pergi. Ambil cuti 7 hari contohnya, tak pergi dah semayang Masjidil Haram. Jadi sama-samalah kita jaga dalam bab ni, semoga kita dapat pahala 100,000. Dan sebenarnya bila kita berada di Mekah nanti, di tanah haram, seluruh tanah haram, semuanya pahala adalah 100,000 kali. Dan kalau kita boleh pergi solat di Masjidil Haram 100,000 kali, darat dengan pahala jemaah 27, darat dengan bilangan jemaah yang solat di dalam Masjidil Haram. Jadi sama-samalah kita kejar benda yang banyak itu. Jadi yang seterusnya, antara benda yang boleh kita buat selama kelebihan tanah haram ini, antara bendanya ni pahala tadi tu 100,000 kali yang ada tu, kita boleh praktikkan, kita boleh buat semasa kita tawaf. Tawaf ni adalah ibadat yang tidak ada di tempat lain. Di Mekah sahaja ada ibadat tawaf. Jadi sama-samalah kita jaga. Dan seterusnya dalam bab ni, satu lagi benda yang boleh kita ambil, waktu tahrim. Di Mekah tidak ada waktu haram kita salat. Di Malaysia kita, di tanah air kita ni, selepas subuh tadi, boleh tak kita salat? Tak boleh kan? Sehinggalah naik matahari, sunrise, solat sunat syuruk boleh. Bila 7.26, 7.28 tadi tak boleh. Kita solat sunat syuruk, isyraq 2 rakaat, kemudian tunggu 28 minit pula. Lebih kurang pukul 8 lebih tadi, kita dah boleh solat duha kan. Tapi di tanah haram, di Mekah, tidak ada waktu haram. Jadi masing-masing kita selepas subuh boleh nak solat dan sebagainya, boleh kejar pahala-pahala yang ada selama kita berada di sana. Dan seterusnya benda yang paling penting lagi bila kita berada di Mekah nanti, antara tempat mustajab doa. Ini pun sama-samalah kita kejar, sama-samalah kita tanda doa-doa yang kita nak doa semasa kita di tanah suci nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian, alhamdulillah, ramai dah yang komen kita ni yang ada, alhamdulillah. Boleh nanti soalan-soalan komen boleh tulis di bawah, nanti insya-Allah kita akan highlightkan, nanti kita akan show di skrin, nanti kita boleh jawab soalan-soalan tersebut. Okey. Yang tempat mustajab doa ni antara benda yang semua kita dah tahu dah, aku banyak kali dah. Saya nak highlightkan antara benda pentingnya tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh daripada sekarang, ambil satu kertas ataupun ambil handphone kita, tulis doa-doa yang kita nak panjatkan, yang kita nak doa semasa kita berada di tanah suci nanti. Jadi kalau boleh senaraikan hajat-hajat kita, senaraikan hajat anak-anak kita, senaraikan hajat jiran-jiran sebelah kita, senaraikan hajat-hajat sahabat-sahabat kita, dan kita bawa kertas tersebut, kita bawa note yang kita tulis dalam handphone kita ni ke tanah suci, kita doa. Jadi ambillah kesempatan kita berada di dalam Kaabah. Boleh masuk Kaabah ke Ustaz? Boleh. Bayangkan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah sama seperti kita berada di dalam Kaabah. Jadi bila sampai di sana nanti, cubalah ambil peluang selama kita lebih kurang 26 hari ataupun 30 hari berada di Mekah Al-Mukarramah, dan selebihnya kita berada di Madinah nanti tak. Sama-samalah kita boleh berada solat di dalam Kaabah tu nanti, di dalam Hijr Ismail. Itu antara tempat-tempat dan yang sebaiknya kalau boleh di Multazam. Ini pun satu benda, ya Allah, kita nak sampai sana payah tak. Jadi kalau boleh ambillah kesempatan, Multazam ni adalah tempat antara pintu Kaabah dan juga Hijr Hajar Aswad tersebut. Jadi kalau boleh, biarlah kita ambil kesempatan betul-betul sampai ke Multazam doa. Kalau tak boleh sampai betul-betul depan Multazam, kita di belakang sikit. Ataupun kalau muslimah-muslimah yang tak boleh solat, yang datang period dan sebagainya, mungkin boleh berada di atas, berada di tempat kita sa'i di atas tu, kita berada betul-betul menghadap ke Multazam, boleh berdoa, senaraikan doa, ya Allah, biarlah anak aku yang SPM ini boleh jawab, ya Allah, biarlah anak aku yang sedang final year di universiti ni dapat grade dengan baik, ya Allah, biarlah mak aku yang sakit lutut ni boleh sembuh. Senaraikan hajat-hajat tersebut, semoga Allah angkat kita boleh pergi haji pada tahun ini, insya-Allah.
Semoga kita boleh berdoa di tempat-tempat mustajab di sana nanti insya-Allah. Dan senarai tempat-tempat mustajab tu tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian boleh tengok banyak tu. Tempat sa'irnya, di Arafahnya nanti ni, wukuf ini antara benda penting lah. Jadi kita kalau boleh berada waktu wukuf, waktu Arafah, semasa di tanah suci nanti, semasa haji nanti, masa inilah masa yang paling penting tuan-tuan. Tanda doa kita kalau boleh senarai helai doa tu biar sampai 10 helai. Biar sampai 14 helai pun tak apa senarai ketah doa kita ni. Biar kita boleh bawa pergi ke Mekah nanti. Yang paling penting senarai doa ni kita bawa semasa Arafah. Saya ada satu cerita lah. Ni cerita. Dah 45 minit dah tuan-tuan menghadap skrin ni. Hai. Boleh pergi ambil dapur, ambil air kowe dulu ha. Sambil-sambil je kan. Okey, satu cerita lah. Saya tak ingat saya bertugas musim tahun berapa musim haji. Semoga Allah terima haji sahabat kita tadi. Dia alhamdulillah seorang hajah kita ni, seorang muslimah kita ni, dia dah senarai hajat dia ni nak berdoa di Arafah seperti yang kita sarankan ni. Cuma bila sampai di Arafah, kertas doa dia tadi tu tertinggal dalam bah. Tertinggal dalam bah. Kita ni yang bertugas ni, dia kata, "Tuan," dia tak panggil tuan, biasa dia panggil tabur haji tak? Tabur haji. Tak tahulah kita ni ustaz kita kalau dia panggil tabur haji tak? Kertas doa saya tertinggal dalam bah. Boleh tak kejar bah tadi, saya nak ambil kertas doa. Kita pun telefon lah sebabkan bah ada nombor. Kita pihak tabur haji ni Masya Allah Tabarakallah hebat, dia punya SOP dan sebagainya, ada semua, ada nombor bah. Kita telefon lah bah tu. Tiba-tiba bah tu ambil orang lain, ada negara lain pula muasasah haji yang kawal bah dan sebagainya, ditukar dan sebagainya. Last sekali kertas doa dia tu hilang. Jadi kita sampai Arafah hari 8 Zulhijjah dah, kita wukuf 9. Esoknya masa wukuf, dia duk carilah kertas doa dia, datang jumpa sayanya, mana kertas doa saya nak doa ni. Tak dapat. Habis waktu Arafah, pergi ke Muzdalifah malam, tak ada lagi kertas doa dia. Lah sekali, lepas habis Muzdalifah masa maghrib malam, bah tak jumpa lagi, kertas doa dia tak jumpa lagi, dia marahlah, nak doa tak boleh ni. Jadi sampai ke Mina, masa duduk di Mina, kan kita akan mabit di Mina 3 hari ni. Ni cerita kertas doa tadi ni. Akhir sekali masa duduk Mina ni, dia tak puas hati, dia pun ajak kita pergi. Saya nak pergi cari bah lah. Saya ingat bah tu, bentuk warna apa, pelik bahnya apa, dia pun pergi carilah. Kita pun bawalah pergi ke Muzdalifah tu, pada pasir luar tu ada, bukan 100 buah bah, saya rasa ada 1000 bah lah. Pergilah bawa kita ni, hajah ni tadi. Akhir sekali, naik tangga bah nombor 1, bah nombor 2, bah nombor 3. Akhir sekali, tak jumpa. Kita pun penat dah tuan-tuan, pada pasir panah. Tak jumpa. Akhir sekali, balik ke Mekah habis dah haji. Tak puas hati lagi, nak cari kertas doa dia ni. Dia kata ada doa penting. Kita pun bawa lah dia pergi Wizaratul Hajj, Kementerian Haji. Kan ada orang barang-barang hilang. Bawa lah dia pergi cari. Tak jumpa juga tuan-tuan. Akhir sekali lepas nak balik dah ni, dia tak puas hati juga. Dia kata, saya nak juga kertas doa saya tu. Bawalah pergi ke tempat simpan bah di mana tu? Dekat dengan Sumaishi. Kalau tuan-tuan pernah sampai Sumaishi, dekat Sumaishi, dekat yang kita niat umrah tu. Dekat cerita bukan cerita Ja'ranah, cerita yang Nabi Hudaibiyah. Cari bah kat situ, pada pasir luar ada ratus ribu bah, tak jumpa juga. Jadi kesimpulan daripada cerita ni tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian, senarai hajat kita, senarai doa kita yang kita tulis dalam 14 helai, 10 helai tadi tu tuan-tuan, buatlah 2, 3, 4 salinan. Lepas kita tulis 10 helai tadi, photostat. 2, 3 salinan, letak dalam beg besar, letak dalam beg galah, letak dalam beg isteri pula contohnya. Ataupun kita yang anak-anak muda yang peserta kursus orang KL kita ni, orang Selangor kita ni yang pandainya, mungkin boleh tulis doa dalam handphone, dalam note, save dalam handphone, hantar ke Gmail, hantar ke email Yahoo. Kalau kita yang ada lagi email Hotmail, ingat tak email Hotmail zaman dulu? Hantar ke email Hotmail tu, simpan dalam tu. Jadi bila hilang kertas yang utama, kita buka Gmail, boleh buka doa kita balik tak? Itu cerita doa lah. Jadi pentingnya kita berada di Arafah semasa wukuf untuk kita berdoa semasa waktu Arafah tersebut. Jadi jagalah tempat-tempat mustajab doa semasa di sana nanti. Okey, seterusnya sejarah Kaabah, sejarah Masjidil Haram. Ini pun mungkin tuan-tuan kalau nak baca berdetail mungkin boleh baca seterusnya, insya-Allah. Kita dalam masa terhad ni ada sikit lagi sebelum kita masuk cerita Madinah, Kaabah dan sebagainya. Satu lagi poin, kita sebagai orang Islam, kita tidak sembah batu Kaabah tu. Pernah satu isu timbul di negara kita. Orang Hindu kata kita orang Islam sembah batu hitam. Sama je aku dengan kau, dia kata. Aku pun sembah berhala, kamu pun sembah berhala batu hitam. Tidak tuan-tuan. Kita orang Islam, kita tak sembah Kaabah tuan-tuan.
Kita ni kalau katalah musim-musim banjir, tiba-tiba musim Covid ni datang banjir besar, tiba-tiba Kaabah tu berenang, Kaabah hanyut, tiba-tiba datang sampai ke mana? Sampai contohlah di Sabak Bernam, contohlah kita tak? Datang Kaabah di Sabak Bernam. Agak-agak kiblat kita orang Islam yang di Rusia, orang Islam di Kanada, orang Islam di Jepun kena menghadap ke Sabak Bernam ke? Tak, tuan-tuan. Kita tetap menghadap ke arah Kaabah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falalnuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kita tetap menghadap ke arah Kaabah. Itu akidah kita sebagai orang Islam. Kena betul, kena kekal, kena kemas dalam bab tersebut. Jadi sejarah Kaabah ini, itulah sejarahnya. Pembinaan dan sebagainya. Dan poin penting satu lagi, betul-betul di atas Kaabah ini ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Tempat tawaf kepada malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit sana. Jadi dalam bab ni satu benda yang mungkin untuk saya sendiri, peserta kursus sekalian kita sama-sama ni, hadis Nabi SAW, Nabi beritahu ada 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan Nabi SAW beritahu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat surah Isra, Allah kata sesiapa yang boleh solat malam nafilatan sebagai tambahan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan letakkan dia dalam satu level yang sangat tinggi. Dalam tafsir ayat ini, ulama-ulama pesan, bila kita solat tahajud malam, bila kita solat witir waktu malam, malaikat-malaikat yang ada di angkasa lepas sana, malaikat-malaikat yang ada di planet yang kita tahulah besar mana lagi planet kita ni tak. Setakat Syekh Muzaffar kita naik ke langit ni, dia dah nampak planet bumi kita sebulat, tak ada tiang apa kat bawah tak. Sama macam ayat Quran, sama macam ayat surah Yasin tak. Ni malaikat yang ada di sana kalau ikut dalam tafsirnya, boleh nampak rumah kita, boleh nampak kita yang solat tahajud, solat waktu malam di rumah kita ni. Maksudnya orang-orang yang solat malam, orang-orang yang solat tahajud, orang-orang yang solat witir, badannya akan ada aura, badannya akan ada cahaya, badannya akan ada sinaran. Sinaran tu siapa yang tengok? Malaikat yang ada di langit sana, yang tawaf Baitul Ma'mur ni. Yang ada di sana boleh nampak sinaran badan kita. Jadi sama-samalah kita bertaubat, sama-samalah kita ikhlas, sama-samalah kita beramal untuk Allah pilih kita, angkat kita ni, boleh kita pergi ke Mekah mengerjakan rukun Islam kita yang kelima ni insya-Allah. Dan Baitul Ma'mur ada di atas sana, itulah antara pengajaran yang boleh kita ambilnya. Dan itu binaan Ibnu Zubair, binaan Hajjah yang kita boleh sama-sama tengok. Dan peringkat awal Nabi Ibrahim, dan tuan-tuan boleh bacalah sejarah-sejarah Masjidil Haram tersebut. Itu gambar Masjidil Haram ni. Antara benda satu lagi yang sebelum tuan-tuan peserta sekalian sampai ke Mekah bagi yang first timer lah. Tapi rasanya insya-Allah kita orang Malaysia ni rasanya semua dah sampai Mekah dah. Kalau ada pun sebilangan kecil lagi lah yang belum sampai umrah. Jadi mereka-mereka yang belum pernah sampai ke tanah suci Mekah, belum sampai ke tanah Madinah ini, mungkin tuan-tuan boleh tengok peta ni, kenalkan penjuru-penjuru Kaabah kita ni. Hajar Aswadnya di mana, pancur emasnya di mana, multazamnya di mana, sama-sama kita tengok tu lah insya-Allah. Dan seterusnya amalan di Masjidil Haram ini antara benda penting ni pun sama-sama saya rasa kita dah kursus 6 kali dah yang fizikal dah, ni kali pertama yang online ini rasanya dah hafal dah apa amalan yang kita nak buat di Masjidil Haram dah sama-samalah. Jadi antara benda pentingnya ni iktikaf yang kita amalkan di sini, yang kita AJK masjid ni, kita 5 orang yang tak boleh pergi masjid dah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita je boleh pergi masjid. Jangan takabur pula tuan-tuan. Ingat kita boleh pergi masjid ni tak? Aku dah bagus ni, insya-Allah boleh pergi Mekah. Jangan. Pergi Mekah ni bukan kerja tabung haji. Allah yang akan pilih kita. Itu jangan tersilap dalam pemahaman kita tu. Iktikaf kena ada. Dan seterusnya, bersalawat di Masjidil Haram Mekah tu kena jaga, di dalam tanah haram di 100,000 pahala tu kan, sekelilingnya. Dan satu lagi sebelum saya lupa tadi, ayat yang saya bacakan di awal tadi, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Maksud ayat tadi apa dia? Di Mekah ni, di tanah suci Mekah ni, 100,000 pahalanya, di seluruh tanah haram, di seluruh border tanah haram ada malaikat jaga. Dalam surah Al-Hajj, Allah kata, sesiapa yang niat nak buat jahat, akan ada dosa dah. Niat je dah ada dosa. Wa may yurid, arada yuridu. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada arada fi'il madhi, yuridu fi'il mudhari'. Kita niat je nak buat jahat, Allah dah bagi dah dosa di tanah haram Mekah. Tapi kita di Malaysia, kita buat je dosa, barulah Allah letak satu titik hitam di hati kita. Kalau kita contoh kan, dalam hadis Nabi SAW, bila kita buat salah sekali,
apa? Idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbi nuktatan sauda. Bila kita buat dosa sekali, Allah akan letakkan satu titik hitam di hati kita. Katalah hati kita sebesar handphone, skrin handphone ni. Sekali kita buat salah, akan ada satu titik hitam. Sekali buat salah, akan ada satu titik hitam. Tapi bila di tanah haram, tuan-tuan, kita niat je nak buat, dah ada satu titik hitam. Satu. Dan yang keduanya, tadi kita dengar pahala 100,000 dah di tanah haram Mekah ni. Bila kita buat dosa sekali, satu titik hitam tu Allah tak buat dengan pen yang besar jari kita ni kan. Allah buat dengan pen yang besar ni, pen besar marker ni, pen besar ni. Hati kita saya sama, pen tu besar, marker tu sekali tak sembahyang subuh di tanah haram. Sekali katalah lambat solat tak berdosa, tapi kalau sengaja jadi munafik nauzubillah dah. Sekali tak solat, sekali kita curi duit orang di tanah haram Mekah, hati kita cepat hitam, hati kita cepat gelap. Jadi sama-samalah kita jaga selama kita berada di tanah haram nanti. Itu antara benda penting yang kita sama-sama jagalah. Jadi jauhilah perbuatan makruh, perbuatan lara yang ada dalam skrin kita di sini ni. Jangan kita buatlah perkara-perkara yang tak bagus tersebut. Okey, sejarah kewujudan air Zam-Zam. Okey, kita ada sikit lagi sebelum kita buka soalan insya-Allah. Sebelum kita harap, okey, air Zam-Zam ni pun ceritanya kita dah dengar tadi, cerita Nabi Ismail alaihissalam. Dia terjah kaki bila mak dia, bila Siti Hajar tinggal, Siti Hajar pergi ke Bukit Marwah, pergi ke Bukit Sofa, 7 pusingan cari air, ditinggal Ismail dekat pinggir Kaabah. Tapak Kaabah tersebut, Nabi Ismail terjah kaki, tiba-tiba keluar air. Dan air tersebut mengalir banyak. Tiba-tiba mak dia datang, Siti Hajar datang. Zam-zam tu maksud bahasa Arabnya dia apa? Dia buat benteng air dengan pasir tu supaya air tu tak mengalir jauh. Dan akhir sekali alhamdulillah, itulah air Zam-Zam yang ada pada kita pada hari ini. Jadi kelebihan air Zam-Zam ni, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ini terpulang pada apa yang kita niatkan. Jadi video yang kita dah tersebar dalam WhatsApp kita dan sebagainya dah, video yang dikeluarkan oleh Ar-Riasatul Ammah li Masjidil Haram Al-Makkah wal Madinah tu, kita boleh tengok ada video yang WhatsApp yang kita sebar, ada 1 minit setengah kan. Air Zam-Zamnya telaganya dalam 27 meter dan sebagainya, boleh tengoklah. Kelebihan air Zam-Zam banyak. Jadi antara benda penting dalam bab ini, selama kita berada di tanah haram nanti, minumlah air Zam-Zam sebanyak mungkin. Yang ada orang jual di Malaysia ni, kalau kita ada duit boleh dah beli tak, tapi mahal lah kan. Jadi bila sampai di sana nanti, kalau boleh, jangan minum air lain, minum air Zam-Zam je. Pergi ambil Masjidil Haram, balik ke hotel minum. Di Madinah pun insya-Allah akan ada air Zam-Zam yang kita boleh minum. Jadi antara benda penting sebelum tuan-tuan sampai ke sana, kita kena hafal doa minum air Zam-Zam. Apa doanya? Boleh tak tuan-tuan di rumah ikut saya? Ikut kuat-kuat tak apa, tak ada orang marah. Kita salah makrak pun tak apa, kita di rumah tak. Sambil berdiri apa, bangun berdiri. Mengantuk orang tengok online kita ni. Ikut saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Alhamdulillah. Cuba hafal doa ni, insya-Allah bila kita sampai Mekah nanti, minum je air Zam-Zam. Sebelum minum baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Semoga kita disembuhkan daripada segala penyakit kita insya-Allah. Okey, kelebihan Zam-Zam saya nak cerita pun ramai orang dah tahu semua. Boleh sembuhkan banyak penyakit dan sebagainya, dan dari segi saintifik pun memang kita dah tahu. Banyak baca air yang kita baca doa akan ada molekul-molekulnya lain. Air Zam-Zam ni molekul dia, pH dia pun tinggi. Molekul air pun yang kita tengok tu pun memang banyaklah dak dia punya kelebihan dan sebagainya. Okey, sedikit lagi dalam bab ni. Okey. Dan seterusnya ada satu lagi tajuk sebelum kita buka soalan insya-Allah, sebelum kita rehat dan ada soalan, masyair haji. Okey, masyair haji ni saya nak sedikit tuan-tuan, kalau ada yang di rumah mungkin boleh buka window Google, cuba try buka maps.google.com. Cuba try tulis maps.google.com. Okey. Try buka, boleh tengok. Okey. Antara kawasan masyair ni, apa makna masyair haji? Masyair ni adalah masyar, tempat-tempat yang kita buat haji. Jadi secara mudahnya, bila tuan-tuan dah buka tadi maps.google.com, tulis Arafah. Okey. Nampak Arafah tu tak? Okey. Nampak Arafah dalam Google tu? Okey. Arafah ni adalah tempat yang wajib dan rukun haji ni. Rukun kita sampai pada 9 Zulhijjah di sana nanti. Keluasannya tak luas, ada dalam 13 km persegi saja. Kita mesti sama-sama berada di sini. Okey, kalau tuan-tuan yang dah buka maps Google tadi tu, mungkin boleh pilih tak? Nak tengok yang style 3D ke 2D ke Google Earth ke, mungkin boleh tengok masing-masing tak di alam tu. Okey, tu di Arafah, kita mesti sampai di sana. Jadi masyair haji ni, pertama Arafah,
kedua Mina, tempat yang akan kita mabit di sana nanti, dan yang seterusnya satu lagi sebelum kita sampai ke Mina kita mesti berada di Muzdalifah. Arafah tadi kita wukuf, rukun haji. Muzdalifah ini wajib haji yang kita mesti berada waktu malam. Biasanya kita duduk di sana wajib haji daripada midnight sehinggalah subuh. Jadi kita mesti berada di sini. Jadi kalau yang dah buka Maps Google tadi, scroll sikit dia punya mouse tu sampai ke Muzdalifah. Muzdalifah pun ruang yang sangat kecil dan lebih kurang 8 km daripada Arafah. Dan adalah jemaah yang buat haji sendirilah, dia jalan kaki daripada Arafah pergi ke Muzdalifah dan lepas Muzdalifah dia pergi ke Mina. Sebab dia 3 tempat tu secara berderet kan. Okey, satu lagi Masjidil Haram, Mina. Mina ni kita mesti berada di sini berapa hari tuan-tuan? Kita mesti camping 4 hari tuan-tuan. Hoi, ini satu benda yang sangat penting bagi musim haji lah. Jadi tuan-tuan kalau boleh Google, zoomkan sikit, kemah-kemah tu ada warna putih banyak tu tak? Okey, tuan-tuan boleh tengok. Peserta-peserta khusus sekalian boleh tengok. Ada 3 lokasi. Ada Jamarat, tempat yang bangunan Jamrah. Ada Mina Mu'aisim, ada Mina Muhassir. Bawah ni. Okey, 3 lokasi. Jadi tuan-tuan, kalau Google Map tadi mungkin boleh zoom, tengok kemah kita. Di sinilah kita akan berada bukan 2 hari puan-puan, 4 hari. Di sinilah biasa kita dengar cerita toiletnya satu toilet 300 orang. Allah Rabbi. Hai, ini memang payah. Ni kalau yang peserta kursus sekalian dia dah duduk kat sofa lama dah tak tahan nak pergi toilet kan. Ini baru duduk sejam tuan-tuan. Ini kita duduk di Mina tuan-tuan. Di Mina ni nak beratur toilet saja sejam. Sejam beratur. Saya tengok tahun berapa, Allahu Akbar. Kita bangun terlambat, penat. Sampai kita suasana penat, azan subuh baru bangun. Pergi ke toilet, daripada azan subuh kita beratur sampai turn saya untuk masuk toilet nak buang air, yang buang air dalam 1 minit tu, dekat-dekat habis azan dekat habis subuh, lebih kurang 40 minit beratur baru boleh masuk toilet, qada hajat, ambil wuduk, sembahyang subuh tu dekat-dekat nak syuruk dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ramainya orang di sana, suasana camping kita di Araf, di Mina ni. Jadi bukan nak takutkan tuan-tuan, tapi inilah Masjidil Haram, inilah tempat yang kita akan buat haji nanti. Jadi semoga Allah berikan kesihatan kepada kita. Jadi nak avoid daripada macam situasi saya tadi tu, kena bangun awal lah. Jadi nak bangun awal, kena berlatih di Malaysia ni lagi. Boleh bangun solat tahajud, boleh bangun solat witir, biar kita ni mudah sedar tidur, ataupun bila sampai di sana nanti kita boleh ready lah. Okey, itu Masjidil Haram Mina. Sikit lagi, dan sejarah Madinah. Kita nak masuk cerita Madinah sikit sebelum kita sampai sesi soal jawab nanti. Okey, cerita Madinah ni dalam masa sikit saja 9.30 kita akan berhenti nanti insya-Allah. Madinah ni bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita di Madinah ni antara benda penting yang bila kita sampai di sana nanti insya-Allah ceritanya kita bila sampai di sana kalau bolehlah. First kita sampai sana, mandi dulu, tukar pakaian mandi sunat masuk Madinah, tukar pakaian baru, pergilah ke Masjid Madinah. Kita boleh untuk bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita muslimin, kita orang lelaki ni boleh dibuka 24 jam untuk bagi salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang muslimat dia nak masuk raudah tu kena ada jadual-jadual dia, dan yang sekarang ni apa yang saya faham daripada konsul haji kita yang berada di sana bertugas dan sahabat-sahabat yang kita yang berada di sana, dia kata sekarang ni masuk raudah dia ada apps dia. Ada apps nama I'tamarna. EATMARNA. Mungkin tuan-tuan boleh buka Google Play Store dan sebagainya tadi. I'tamarna dia ada apps, kita nak masuk raudah dia beratur. Kita kena key in kat situ. Ni musim Covid ni lah. Tahulah musim haji nanti macam mana, wallahu alam. Jadi sekarang ni nak masuk raudah dia senang dah beratur, dan masuk semayang pun dia ada beratur dan sebagainya. Itu di Mekah. Di Madinah untuk masuk raudah je dia beratur kan. I'tamarna boleh try search dalam Play Store. Okey, tu cerita di Madinah. Jadi yang paling penting semasa di Madinah ni antara benda yang boleh kita sama-sama tengok, Masjid Quba ni lah ceritanya. Ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali pertama sampai di sana buat masjid, dan ini antara kelebihannya bila kita sampai di sana nanti insya-Allah pihak tabung haji akan bawa kita ziarah bagi yang kali pertama sampai ke sana nanti. Kita akan ziarah di sana dan kita akan solat 2 rakaat di Masjid Quba. Masjid Quba ni kenapa kita kena solat di sana? Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap minggu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 53, Nabi akan jalan kaki pergi ke Masjid Quba. Ada Nabi naik unta, ada Nabi naik kuda dan sebagainya lah. Tapi
biasanya seminggu sekali ada orang kata Nabi SAW kalau dalam Rahiqul Maktum. Dan satu lagi lah sebelum saya terlupa. Tuan-tuan, puan-puan, peserta kursus sekalian, sebelum kita pergi ke Mekah, pergi ke Tanah Suci, cuba cari buku Rahiqul Maktum. Buku Rahiqul Maktum ini yang bahasa Arab punya. Cuba cari yang bahasa Melayu, memang telah diterjemahkan. Yadim pun ada keluaran yang bahasa Malaysia yang betul-betul kita faham. Terjemahannya katil tu dia guna perkataan katil, bukan katil tu dia guna perkataan dipan. Tu dipan jiran kita di sebelah kan, negara Indonesia kita. Jadi cari buku terjemahan yang betul Yadim, baca buku ni sebelum kita pergi ke sana. Jadi buku ni bagus untuk kita tahu cerita. Jadi sebelum habis masa saya ni sikit lagi, Rasulullah SAW berusaha pergi ke Quba ni kenapa? Seminggu sekali daripada umur 53 sampai Nabi umur 59. Nabi umur 59, 6 tahun Nabi pergi ke Quba. Sebab apa? Nabi berazam, berniat, aku nak bebaskan Mekah daripada berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. 360 ekor berhala-berhala besar-besar tu. Jadi Nabi SAW pergi ke Quba untuk berazam, berniat tajdidun niyah. Renew dia punya azam dia untuk membebaskan Mekah daripada berhala-berhala dan juga kesyirikan. Jadi Nabi SAW beritahu, man tatahara fi baiti thumma ata masjid Quba. Sesiapa yang ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke Masjid Quba, fa salla fihi raka'atain, fa yusalli, dan solat 2 rakaat di Masjid Quba, falahu ka ajri, kana lahu ka ajri umrah. Seperti dia buat pahala umrah dah. Seperti dia buat pahala umrah. Jadi sama-samalah kita bila sampai sana nanti kita kejar untuk kita salat di Masjid Quba tu nanti. Okey, seterusnya pembinaan Masjid Quba sejarahnya boleh baca, dan kalau ikut tuan-tuan baca Rahiqul Maktum nanti tuan-tuan akan jumpalah cerita di Madinah ini bukan orang Islam 100% yang ada. Ada Quraizah Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir yang ada di Madinah. Yahudi yang ada di Madinah ni. Dan kalau ikutnya di belakang Masjid Quba ni masih ada satu istana pemimpin Yahudi di zaman Nabi. Nama apa? Yang kita dengar selalu cerita tu. Jadi nak beritahunya Rasulullah SAW bila sampai Madinah, bukan keseluruhan penduduk Madinah itu Islam. Kalau ikutnya daripada 3,000 penduduk pada masa tersebut, ada lebih kurang 800 je Islam. Tapi akhir sekali alhamdulillah Nabi berjaya mengislamkan seluruh penduduk Madinah dan mengislamkan Mekah. Akhir sekali seluruh jazirah Arab dan Islam memerintah dunia. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan kena baca tadi tu cerita. Okey, Masjid Nabawi, pemberian hebah ini pun satu benda yang cerita Rasulullah SAW beli dengan nilai 10 dinar tanah Masjid Nabawi sekarang tu, dan dibayar oleh sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Ini pun satu benda yang perlu kita sama-sama ni lah. Jadi kita nak buat baik, kita nak buat amal ibadat kalau boleh dengan harta kita lah. Kita beli. Jadi biar usaha kita sendirilah insya-Allah. Okey, seterusnya sebelum kita habis ni, cerita cerita masjid Kiblatan, masjid 2 kiblat ini pun insya-Allah kita akan sampai sana. Ni cerita daripada Rasulullah umur 40 solat, Rasulullah menghadap ke Masjid Aqsa. Bila Nabi umur 54 lebih kurang ni barulah turun ayat pertukaran kiblat di masjid 2 kiblat ini, barulah Nabi tukar kiblat ke Kaabah Al-Musyarrafah. Ini pun benda yang boleh tuan-tuan baca dalam buku Rahiqul Maktum. Dan seterusnya tempat-tempat ziarah yang boleh kita melawat di sana. Uhud, ini pun cerita Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW, Jabar Rumah. Ini pun tuan-tuan boleh tengok. Ziarah Quba Baqi', ini pun satu benda yang tuan-tuan boleh sama-sama lihat semasa berada di sana nanti. Jika saya ada lebih kurang 2 minit lagi. Baqi' ini pun satu benda yang penting tuan-tuan, peserta-peserta khusus sekalian. Bila kita sampai Madinah nanti, kalau boleh ziarahlah Rasulullah tadi, ziarah Abu Bakar, ziarah Umar. Kemudian kita pergi ke Baqi', ziarah Uthman bin Affan. Cerita Uthman bin Affan mati dibunuh oleh pemberontak di zaman dia. Satu benda yang sangat penting, tuan-tuan boleh baca juga. Dan di Baqi' ini boleh melawatlah tempat tersebut. Dan kalau tuan-tuan ada masa, bila selesai waktu solat asar contohnya, ataupun selepas solat subuh, kan kita ada di Madinah nanti 7 hari ataupun 8 hari dan sebagainya, kita berada di sana nanti, boleh susun masa. Selepas subuh ke, ataupun selepas asar tak panas sangat cuacanya, selepas solat jenazah, kita ikut jenazah masuk dalam perkuburan Baqi'. Sebab apa? Kita nak tengok macam mana jenazah disimpan di dalam perkuburan Baqi', dan di situlah tempat kita nanti. Inilah tempat terakhir kita, tempat bermulanya kehidupan kita untuk kita kekal abadi di syurga nanti insya-Allah. Kita akan berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Jadi kalau rasa kita ni kerah hati, orang Kelantan kata kerah pedar, jenis orang bagi nasihat pun tak dengar kan, jenis sombong takabur kita ni tak. Masuk dalam kuburan Baqi', tengok orang simpan jenazah, insya-Allah kita akan boleh sedar, kita akan boleh tahu. Jadi sama-samalah kita
ziarah ke Perkuruan Bukit nanti insya-Allah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup sesi pertama ni, sebelum kita buka soal jawab nanti insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian boleh sedia dengan soalan, type di komen di bawah. Saya tim kita akan showkan, insya-Allah sama-sama kita akan jawab nanti insya-Allah. Okey, kesimpulan terakhir, kita dapat tahu sejarah tanah suci Mekah, adab di tanah haram Mekah, dan kita tahu tempat kita nak buat haji ni, Masy'aril Haram, Masy'air Haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. 3 tempat ni. Arafah, Muzdalifah, Mina. Cubalah hafal 3 ni. Kita boleh ingat IKEA, boleh ingat apa lagi? Toys R Us, boleh ingat semua pasaran di KL kita ni tak? Cuba ingat juga Arafah, Muzdalifah, Mina. 3 tempat ni insya-Allah. Dan akhir sekali sejarah Madinah. Jadi saya rasa sampai sini saja dulu.